filosofi. Berapa ramai yang bercakap tengah sembahyang. Ya, yang bercakap tengah sembahyang. Pasal apa? Pasal tidak menghayati bacaan yang dibaca oleh Tok Imam. Baik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam dengan Al-Quran sehingga orang yang mengikutinya tidak mampu meneruskan solatnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali memegang dirinya, yakni bersandar sampai beliau selesai daripada solat. Padahal dia ahli syurga. Nabi ni dah confirm masuk syurga, semayang lama lagi. Lama lagi semayang Nabi ni. Padahal Nabi ni tak semayang, tak apa lah, benda hak sunat ni. Tapi Nabi masih buat. Pasal apa? Bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita pula belum tentu lagi syurga. Malas ni Tuhan saja tahu. Bangkit subuh pun malas. Menggeliat. Malasnya bunyi tu. Patutnya semangat. Pasal ini pahala. Ini perintah Allah. Berapa banyak orang yang tak boleh bangun untuk sembahyang. Disebut as-salatu khairun minan naum. Tak. Dia an-naum khairun minas salat lagi. Terbalik dia baca ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab membuat doa kunut tiap-tiap pagi. Nabi Muhammad tak buat kunut subuh tiap-tiap pagi. Dia tak buat. Sedang-sedang, selang-selang. Kadang-kadang Nabi buat. Datang Sayyidina Umar, dia buat tiap-tiap pagi doa kunut. Jadi orang tanya kepada dia, kenapa kamu buat tiap-tiap pagi doa kunut sedangkan Nabi tak buat? Jawab Sayyidina Umar, Nabi memang patut tak buat pun tak apa, dia ahli syurga lah. Tapi kalau kita pun nak ikut style Nabi juga, kadang-kadang juga buat, baik kita buat tiap-tiap hari. Mudah-mudahan dengan buat tiap-tiap hari ni Allah masukkan kita dalam syurga. Allah berikan keafiatan, kesihatan, kemaafan kepada kita. Sebab itu Sayyidina Umar buat tiap-tiap pagi doa kunut. Hak Nabi ni tak buat pun tak apa dah, dia memang baik dah, okey dah. Yang kita ni lah yang kena buat lebih. Kalau kita pun nak tiru juga, tak tahu mana. Datang zaman sekarang pula subuh tiap-tiap pagi buat kunut bid'ah pula. Tu tentang bid'ah saya. Siasat dulu, kaji dulu benda tu apa? Benda sunat. Bila sebut benda sunat, nak buat boleh, tak mau buat sudah. Nak buat tiap-tiap hari pun tak apa, tak mau buat langsung pun tak apa. Sebab langsung tak mau buat. Nabi buat juga, dia buat langsung tak mau buat. Kamu kata kamu nak ikut Nabi, kunut Nabi ada buat, kamu langsung tak buat. Siapa yang ikut Nabi sekarang ni? Nabi buat kunut juga walaupun selang-selang. Kamu pula langsung tak mau buat kunut. Kamu mendakwa kamu ikut Nabi, tak mana yang ikut Nabi ni? Ini tuan-tuan kadang-kadang dia terkeliru tang situ, persoalan di situ. Baik. Kemudian kata dia, Huzaifah bin Yaman, salah seorang setiausaha sulit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi menyimpan rahsia. Huzaifah Yaman ni tuan-tuan, tempat Nabi simpan rahsia. Apa-apa rahsia politik Nabi, rahsia pemerintahan Nabi, rahsia apa pun yang melibatkan kepada pentadbiran Rasulullah, setiausahanya ialah Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang sangat alim, banyak meriwayatkan hadis, dan kebanyakan hadis yang diriwayat oleh Huzaifah adalah hadis-hadis sahih. Dan dia menjadi rujukan kepada Abu Bakar dan Umar untuk membuat sesuatu. Kerana Huzaifah al-Yaman ni seorang sahabat yang dikurniakan oleh Allah ilmu kahsyaf, ilmu ladun, yang boleh tengok muka orang je tahu orang ni jenis apa. Tengok muka je tahu kita ni jenis apa. Di antara orang yang dia tahu ialah orang-orang munafik di Madinah. Orang munafik dia tahu. Dalam 4 hati orang munafik tu dia tahu. Yang tahu orang munafik ni Nabi. Selepas Nabi, Huzaifah. Sebab itu dia pun tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah pergi sembahyang mayat, Abu Bakar pun pergi. Kalau Huzaifah tak pergi sembahyang mayat, Abu Bakar pun tak pergi. Soalan yang pertama, bila sampai kepada Abu Bakar ada berita kematian, soalan dia tanya, Huzaifah datang atau tidak? Kalau dia beritahu datang, Abu Bakar akan datang. Kalau dia kata Abu Bakar, dia pun beritahu Huzaifah tak datang, Abu Bakar pun tak datang. Kamu sajalah yang semayangkan mayat dia. Pasal apa ni? Dia orang yang ladun, ilmu ladun ni. Bila Abu Bakar wafat, naik pula Umar. Umar juga tiru macam mana Abu Bakar buat.
Sehinggalah wafat Huzaifah dan wafat Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Baik, kemudian kata Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu, saya pernah bersolat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam memulai dengan surah Al-Baqarah. Ni sembahyang malam ni. Maknanya sembahyang malam ni diperbuat secara berimam. Kalau tidak, Abdullah tak ikut Nabi dah sembahyang malam. Huzaifah pun sembahyang malam. Pasal ada pula puak-puak kata, mana ada qiyam mulai berjemaah, bid'ah lagi pula. Pakat tak sembahyang kita tuan-tuan. Buat sana bid'ah, buat sini bid'ah. Saya duduk atas kerusi ni pun tuan-tuan ceramah ni orang marah. Pasal apa? Nabi tak duduk. Pasal apa duduk? Nabi duduk di bawah, belaga lutut dengan anak-anak buah dia, dengan sahabat-sahabat dia. Tak tahu. Saya balik Ipoh, sedang tengah hari ni balik naik unta. Terus saya naik kereta. Nak tiru Nabi semua. Kenalah faham keadaan. Ya, benda tu yang mana kena ikut, wajib ikut. Benda wajib tak boleh ubah. Benda yang sunat, benda yang harus buatlah lagu mana pun. Kalau itu yang mendatangkan kebaikan. Kalau zaman Nabi dulu ada masjid macam kita ni, Nabi pun pakai masjid. Kalau Nabi, zaman Nabi ada kereta, ada kapal terbang, Nabi pergi Mekah buat haji pun naik kapal terbang. Pasal tak ada zaman tu. Kena faham lah. Jadi saya kadang-kadang tak faham. Sampai qiyam mulai dia kata, mana ada Nabi buat jemaah, bid'ah tu. Nak buat masing-masing. Tuan-tuan baca dalam hadis ni. Huzaifah sembahyang malam dengan Rasulullah. Lepas Fatihah, Rasulullah baca apa? Kata Huzaifah, dibacanya surah Al-Baqarah. Surah paling panjang. Dalam Quran ada beberapa surah yang paling panjang. Yang paling panjang dalam yang paling panjang tu ialah Al-Baqarah. Dekat 3 juzuk Al-Baqarah. Bila Nabi Muhammad baca surah Al-Baqarah, Huzaifah duduk di sebelah. Dalam hati Huzaifah kata, lepas ni dia rukuk urut. Lepas ni rukuk urut. Tak rukuk lagi. Punya panjangnya tuan-tuan. Sampai Huzaifah berkata, mudah-mudahan baginda rukuk nanti pada ayat ke-100. Bila sampai pada ayat ke-100, tak rukuk lagi. Sambung sampai surah An-Nisa pula. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan boleh bayang tak? 3 juzuk, 1 rakaat. Berapa lama tuan-tuan? Saya pergi kenuri tahlil di Kedah, Qul huwallah saja 100 kali. Tu 100 kali tak larat dah. Malam pertama 300 kali. 100 untuk orang mati, 100 untuk orang yang buat kenuri, 100 untuk orang yang datang kenuri. 300. Subhanallah. Lama lah rasa baca Qul huwallah aja tahlil. Pasal apa panjang sangat? Dia kata kita kena ingat, untuk orang mati kita bagi 100. Untuk orang kenuri yang masak nasi kat kita ni bagi 100 Qul huwallah. Hak kita datang ramai-ramai ni ambil 100 Qul hu kata dia. 300. Malam kedua saya tak main dah. Saya agak-agak dekat-dekat nak habis pun saya sampai. Tak larat nak baca tuan-tuan, duduk menyandar. 300 Qul huwallah pun nak baca tu, ya Allah, sampai sejuk nasi. Nasi sejuk, lauk sejuk, air tu tak ada air dah. Buat air sirap ke air limau, air oren tak sejuk dah, habis cair dah air ketul dah. 300 kali pun tak larat dah. Malam kedua saya tak main. Malam ketiga saya main balik. Itu pun ujung-ujung